رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang mana dah kita ni muka berapa? 38. Nah, betul mana san? Keempat. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala muka 38. Keempat daripada 6 perkara sebelum sembahyang itulah. Jadi musannaf kata semua semaya ni terhimpun pada 12 perkara. 2 perkara sebelum kita angkat takbir dan 6 perkara lagi selepas takbir sampai salat. Jadi dalam semaya katanya. Maka yang keempat daripada 6 perkara di luar semaya, yakni sebelum sembahyang tu gapo? Sembahyang dalam waktu. Ni kira kesempurnaan. Sembahyang dalam waktu. Semaya dalam waktu. Semaya ni maksud semaya fardu lah ni dalam waktu dia. Sembahyang dalam waktu. Apa maksud semaya dalam waktu? Yang ni jaga waktu sembahyang. Kita jaga waktu semaya. Jaga dia sebagaimana menjunjung firman Allah, hafizu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendak jaga olehmu akan segala semaya, jaga waktu dia, jaga segala rukun syarat dia. Maksud yang sini semaya ini dalam waktu panggil. Semaya dalam waktu. Tu. Maka dia kata sempurnanya, bermula sempurnanya kesempurnaan bagi semaya dalam waktu. Kita semaya dalam waktu belaka. Kalau orang kita lala ni malaikat hak telucuk waktu tu tak, hak tu kira jarak orang lah. Tu orang Islam kita biasanya semaya waktu belaka, tapi nak hasil kesempurnaan tu dalam 3 perkara. Dalam 3 perkara ni hasil kesempurnaan. Bila cukup 3 perkara ni, sempurnalah jaga waktu kita tu. Pertama dari 3 perkara tu apa? Mata engkau lihat. Mata engkau lihat akan perkara masuk waktu. Ya kecek. Mata engkau lihat. Apa makna mata lihat? Di sini bukan mata kita suruh kita duk tengok sokmo-sokmo ni. Cakapan ni orang panggil kinayah ya.
mata engkau lihat, yakni kinayah daripada hati sentiasa tunggu. Hati sentiasa tunggu waktu datang. Tu makna engkau lihat. Mungkin ada tengok mengintai. Hati kena sentiasa duk tunggu waktu datang. Mata engkau lihat, jadi hati engkau menunggu. Hati engkau sentiasa menunggu. Tunggu gapo? Akan perkara masuk waktu. Perkara yang dapat tahu masuk waktu. Itu maksudnya. Perkara masuk waktu, yakni perkara yang dapat tahu masuk waktu. Perkara yang dapat tahu masuk waktu. Hati kena ditunggu sokmo. Benda-benda yang boleh kita tahu kata masuk waktu dah. Gapo tik macam-macam lah. Learning tu banyak perkara. Masa dulu pun ada banyak perkara cara dulu. Learning pun banyak perkara cara learning. Tu kita lihat akan perkara masuk waktu. Perkara yang dapat tahu kata masuk waktu. Misalnya seperti jam. Jam mata sentiasa tengok atau hati sentiasa tunggu je. Kalau kita tak je kok masalah ni ya ada je jenis pesing royak waktu siap dah. Kalau zuhur masuk ya tek. Kalau asar masuk ya tek. Maka hati kita sentiasa tunggu tu. Masuk dak gi zuhur, masuk dak gi asar. Kita lagu mana habis dak gi zuhur, dak tunggu waktu. Moga tengok bila nak habis waktu. Moga nanti nak semaya di hujung-hujung tu. Kita bukan kata tunggu nak maya di awal-awal. Hai tengok je start. Zuhur ada dak gi. Zuhur ada dak gi. Maka tengok tengah je lagi. Dah. Dah lagi 5 minit lagi. Dah. Dah lagi. Ada 10 minit, 5 minit. Mungkin hati kita ada tunggu masuk waktu tu. Tunggu nak habis waktu tu. Tu tak jadi. Orang panggil. Ayah tu. Tu lebih lagi dari kita tu bek luar pak ya ada dah. Bermusafir pergi sana sini kan. Jadi perkara yang pakai banyak kali. Engkau lihat akan perkara yang masuk waktu seperti jam, kata dia. Ada lagi ke? Bayang matahari, bayangan matahari. Tengok matahari, bayang matahari. Matahari tak kena tengok apa matahari ya. Pecah mata, buta boleh tengok matahari. Tengok bayangan dia. Bayangan matahari tengok tu. Bayang pohon kayu. Masuk zuhur dah ni. Ni bayang matahari ni nisbah kepada waktu siang hari lah. Adapun isya dok tengok bayang matahari lagi ke isya? Dak subuh tak nak tengok bayang matahari. Subuh ni dia naik fajar je tak nak bayang apa lagi. Tengok muka lain. Bayang matahari nisbah kepada zuhur ke asar ke. Tu dia. Tu kita tengok dia. Orang dulu dia pandai dia tengok learning tu tak kerti lah. Tapi kita pada tengok masuk dah. Masuk dah. Orang dulu tengok masuk awal waktu, ya ukur dengan kayu gapo semua. Kita lah ni pakai tak nak ukur dah. Moga tengok cerak kata masuk zuhur. Kenapa? Dekat nak asar dah. Dekat nak asar dah. Maka nyata kata zuhur. Cerak-cerak. Dah lain, dia kata, lain mata tu sentiasa lihat. Dan lain daripada jam bayang matahari. Gapo lagi? Seperti bulan kita kata. Bulan tu nisbah kepada waktu subuh tu boleh tengok bulan. Tu orang tengok ni bulan nak jatuh dah ni. Dekat subuh dah. Kalau orang pandai tengok bulan, ya tengok bulan. Tu kita ni tak ada kadang-kadang payah. Tu bagi orang pandai ya boleh buat tengok juga bulan ke bintang ke apa semua.
Tu mata sentiasa tengok benda tu. Kedua daripada 3 perkara tu gapo lagi? Telinga. Tak ni mata. Ni telinga hendak mendengar. Telinga engkau hendaklah sentiasa menunggu dengar. Tu hendaklah mendengar, hendaklah sentiasa menunggu, hendaklah tunggu untuk mendengar. Kecek lagu tu pun tak apa. Hendaklah mendengar, jadi hendaklah tunggu untuk mendengar. Dan perhati dengar. Tu kena perhati dengar. Bila sudah datang waktu mari. Tu kena perhati dengar. Maksud dia kata ni, hendaklah mendengar, hendaklah tunggu untuk mendengar. Dengar gapo? Perkara masuk perkara. Gapo perkara tu? Alamah badal tu. Badal pada perkara. Hati kita sentiasa mendengar, tunggu dengar benda perkara, alamat tanda alamat tanda masuk waktu. Lingo sentiasa dengar. Tu alamat masuk waktu. Kalau kita duduk dalam bilik kau dengar. Tu. Tu dia. Perhati. Masuk lagi zuhur, apa masuk lagi asar, hati sentiasa perhati. Telinga mendengar perkara, alamat masuk waktu. Misalnya seperti bang, seperti suara azan kita kata, perhati dengar bila nak atau dah lagi ni, masuk zuhur dah ni, atau masuk asyar dah ni, masuk isya dah. Hati hak ni kesempurnaan jaga waktu belaka tu. Kalau kita boleh duduk teratur tu, tu maka soalan tanya kepada diri kita duduk taruning ke tak? Kalau tak duduk taruning, berarti jaga waktu kita ada kecacatan dah tu. Ada cacat sikit. Tu. Seperti bang gendang raya, dia kata. Lagi pula gendang raya, ialah juga gendang raya ni gendang jaga waktu tu lah dalam kampung tu. Gendang raya, gendang jaga waktu. Genai dah jaga waktu dalam kampung tu. Biasanya tak di masjid. Orang dulu ya ada masjid dah. Saya tengok dah genai panjang-panjang ya wak tulis, ambil tulis, lemu tulis gapo tu. Wak kata tu panggil gendang raya. Tengah-tengah masjid tu ada lagi lah ni letaning kita pun kat Malaysia tu ada lah. Dia kata hak tu ni lebih lagi subuh ke apa, subuh ataupun makan sahur ke apa tu. Demo ni nak tolong jaganya. Kalau gung gendang raya. Gendang raya ni bukan kah untuk semaya saja. Yo orang panggil tanda dalam kampung masing-masing. Kalau berlaku gapo? Berlaku kebakaran, akan katak gini ding masa dulu. Kalau ada curi, akan berodai ya. Dia ada suara bentuk masing-masing tak serupa. Orang mati ding katak gini. Orang dengar apa? Dia mati pula ni. Tu istihad orang mati. Masa dulu tu dia guna tu gendang raya orang panggil. Gendai kampung, gendai jaga waktu dalam kampung tu. Tu dia. Ada tak ligat masjid? Setengah-tengah masjid tak ke tepi berat dah. Setengah masjid je sipir taruh lagi. Tu. Habis dia ada pika belaka dah. Jadi tak ambil mati dah. Patut kita kena ada taruh. Sebab bila berlaku yang apa, api mapuh ke apa ke, kita tak boleh lah. Pakai gendai tu. Gendang raya, ialah belaka tu. Dengar suara. Dan kukuk ayam nisbah kepada waktu subuh ke, kita tengoklah keadaan ijtihad kita. Kukuk ayam biasanya kalau ayam ni ya kukuk nak masuk waktu subuh dah. Tapi kena pasang jenis ayam hak kita kira siap dalam maka ijtihad kita dah. Biasanya kampung kita ni ayam ni dia jaga subuh tu, masuk waktu subuh dia akan pakai kukuk belaka. Jangan tiba ayam hak pasang menyakit, kadang-kadang dia sekor dia je kukuknya. Tu. Dia sekor orang lain tak ada kukuk lagi.
lain tak ada kukuk lagi, dia kukuk seekor dia. Hak lewat kira agak, dia tengok ramai-ramai. Kadang-kadang ada satu kampung tu dia pakai kukuk belakang. Tu hiya. Biasa kalau kita tengok hiya tu dia subuh dengan asar ya. Ya kukuk pula. Dan kukuk ayam. Kukuk ayam dia kecek lagu mana hiya? Uzkurullaha ya ghafilin. Ingat ke Tuhan orang lalai. Tu dia kukuk dia, suara kukuk dia tu maksud tu. Uzkurullaha ya ghafilin. Tak ada kisah sikit orang tanya Yahudi mai tanya kepada Sayyidina Ali ke. Ayah duk kecek gapo duk kukuk. Maka Sayyidina Ali kata jawab kata ya berkukuknya uzkurullaha ya ghafilin. Dia tanya maksud soalan dia. Orang Yahud mari tanya. Dan kukuk ayam dan lain daripada bang gendang kukuk ayam, telinga kita kena perhati dengar. Termasuk je juga, je hak penting jenis bersuara tu. Je hak jenis bersuara tu masuk juga dalam masuk telinga. Adapun masalah lehat saat ni tu je hak berbentuk tak ada suara, sebab kita tengok je kat tapak dinding tu. Hak tu masuk dalam jam tu. Jam tu. Habis itu. Nah, ketiga daripada apa? Daripada tiga perkara kesempurnaan jaga waktu. Mana hendaklah wajiblah ni, kira-kira di segi tok tasawuf kira wajib belaka tu. Hendaklah hati engkau, mestilah hati engkau pada ketika sembahyang tu memikir akan janji Tuhan. Kena fikir janji Tuhan, janji Allah Ta'ala. Janji gapo? Janji pada pahala, pada takluk kepada janji. Janji pada pahala, pada memberi balasan baik. Tu dia. Berjanji pada pahala orang sembahyang di awal waktu. Kita kena ingat teka dalam waktu tu, kena janji hati kita kena engkau. Kalau tak kena, hendaklah hati engkau ketika menunggu waktu tu. Tu bukan ketika semaya dah. Hendaklah hati engkau ketika menunggu waktu tu memikir akan janji Tuhan. Kita tunggu waktu, hati kita duk fikir janji Tuhan. Janji gapo? Janji pada takluk situ. Janji pada pahala, pada memberi balasan besar kepada orang sembahyang di awan waktu. Orang sembahyang awal waktu pahala besar. Bukan masuk le afdalul a'mal. Afdalul a'mal. Tu ada sahabat tanya Rasulullah, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, amal gapo hak terlebih afdal sekali? Nabi kata as-salatu li waqtiha. Semaya di awal waktu dia. Lepas tu dia tanya gapo pula? Sahabat tanya lagi, summa ayyu. Lepas pada tu gapo lagi? Maka Nabi kata birrul walidai, buat baik kepada ibu bapa. Dia tanya pula summa ayyu. Lepas tu gapo pula hak lebih baik? Nabi kata summal jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sebut afdalul a'mal tu semaya di awal waktu. Lebih afdal pada buat baik pada ibu bapa lagi. Nombor satu. Nombor duanya buat baik kepada ibu bapa. Nombor tiganya jihad fi sabilillah. Tu besar tu. Kita ingat janji tu. Ingat janji tu. Pada hadis tu pun cukup dah untuk menyata kelebihan semaya di awal waktunya. Maka kita ingat janji. Dan dosa atau kepada pahala tu. Atau kepada pahala. Dan memikir akan janji Tuhan pada dosa. Apa makna dosa? Yang membalas buruk, membalas kejahatan, membalas buruk kepada orang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya, waktu sembahyang. Orang yang keluar semaya daripada waktu, yakni sembahyang di luar waktu. Orang yang sembahyang di luar waktu, dosa tu. Kalau orang panggil keluar dengan sengaja, dosa besar, haram. Dosa besar keluar dengan sengaja.
Kalau keluar dengan teruzur syarak, tidur ke atau pitai gila dan sebagainya, hak tu tak apa. Diberi. Orang panggil tak dikirakan dosa. Tu dia. Hak ni sengaja. Tak boleh tu. Maksudnya sengaja juga kalau kita tidur. Kita kata kalau aku tidur tentu tak akan bangun cerak. Sebab apa ada tengah je lagi nak masuk waktu. Kalau aku tidur tentulah tak akan bangun. Nyata situ. Maka haram ya tidur ketika tu. Haram ya tidur ketika tu. Dia kena tunggu waktu masuk, kemudian dia semaya dulu. Kerana kalau dia tidur ketika tu menunjuk kata dia sengaja nak keluar semaya daripada waktu dia. Haram tu. Lain pada dia kata biasanya bangun. Biasanya bangun. Kalau tidur tengah jam ni dia khabar masuk waktu. Maka dia tidur, bila tidur terkeluar waktu, maka tak apa tu. Tak apa pun wajib kena qada juga, wajib kena qada. Adapun orang yang keluar dengan sengaja saat ni wajib qada serta segerakan qada. Wajib qada dan wajib segera qada. Adapun orang yang keluar daripada waktu dengan tidak sengaja, dengan seperti terlupa ataupun kita kata tidur, maka bila ia bangun mari sudah keluar ada waktu semaya, maka wajib qada dan sunat mensegerakan. Orang panggil dia tak wajib segera, dia sunat segera. Sunat dia mensegera. Wajib kena bayar semata. Hak Allah Ta'ala, hutai Allah Ta'ala tu. Tapi sunat segera. Sunat mensegerakan. Habis itu. Habis. Maka dosa besar tu orang yang keluarkan semaya daripada waktunya. Waktu sembahyang. Semaya ni nombor satu. Kena jaga weh. Dalai. Dia kecek lagu tu. Pala orang semaya dari waktu dan ada seorang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Dalai. Dalai. Yang ni lain daripada pahala orang yang sembahyang di awal waktu. Kau dulu. Kecek lain pula tu. Dan dosa orang yang mengeluarkan semaya daripada waktunya. Itu. Orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Itu. Dan lain daripada mengeluarkan sembahyang daripada waktu, yakni seperti mentakhirkan waktu sembahyang. Tu lain tu, yakni seperti melambat atau mentakhirkan waktu semaya. Tu walaupun tak semaya di luar waktu pun, tapi sepuk-sepuk nak habis, tu pun jaga molek. Ada ulama tafsir tu, fawailul lil musallin, neraka we tu Allah Taala tiada sedia bagi orang yang semaya. Orang semaya mana? Allazina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai daripada semaya mereka. Setengah ulama tafsir, maksud dengan sahun tu yang takhir daripada waktu semaya, takhir, lama semaya. Bukan kata semaya di luar waktu, semaya lama-lama. Tak akan semaya Isya, malaikat dekat subuh. Tak akan semaya subuh, malaikat dekat nak cerah. Tak akan semaya zuhur, malaikat sampai hampir nak masuk asar. Tak akan semaya asar, malaikat dekat-dekat nak maghrib. Tu maksud lesahun juga. Maksud lesahun juga. Tu pun ada janji. Ada janji. Habis itu dan lain dah. Kemudian kelima daripada 6 perkara lagi yang jadi benda yang terhimpun semaya daripada 12 perkara tu. Semaya kita himpun dalam 12 perkara. Tu. 6 perkara belum semaya, 6 perkara dalam semaya. Hak ni dalam perkara yang kelima. Ni kira syarat ni.
Kelima, menghadap qiblah. Menghadap qiblah. Menghadap qiblah. Ini kecek hadap kiblat dalam mazhab kita Syafi'i. Maksud gapo? Kita hurai dah dulu sekali dalam masalah syarak tu kalau ingat. Menghadap kiblat, apa murad dengan kiblat? Yakni Kaabah. In Kaabah. Menghadap jadi menghadap oleh dada engkau akan ingin kiblat, akan ingin Kaabah. Tu takdir lagu tu. Tu menghadap kiblat, tu maknanya. Jadi menghadap oleh dada engkau akan ingin bagi Kaabah, akan diri Kaabah. Dada kita hadap betul dengan Kaabah, Baitullah. Hadap betul dengan Baitullah. Kita takdir dah tu. Tu menghadap tu hadap kira dada. Muka sunat kita hadap. Berarti kalau kita paling kot lain makruh, muka kita tak batas semaya. Adapun dada kita mesti hadap. Sentiasa hadap semenjak daripada awal takbir sampai kepada salam. Maka kalau kita tak hadap ketika tu, tak sah semaya kalau dada kita tak hadap. Walik ke orang tak hadapnya nak ralik ketika sujud. Mana ketika sujud dah? Ketika sujud dah. Ketika bangun daripada sujud kepada qiyam dan ketika nak risalah. Walik ke dada nak ralik. Tu lagu mana misalnya assalamualaikum, tengok orang yo pengigi dada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, tak ada nak kum lagi ni dah. Tu maka dada tu paling ketika tak ada wisalah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi paling lah. Paling ketika tu batal semaya. Batal. Tu kerana tak ada yang sudah kum lagi. Tapi kalau kum sudah ada baru nak paling gila tu sah dah semaya. Sah dah kerana dia sudah dikum dah salam kita tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu misalnya paling ketika tu kalau paling dah ada ketika tu tak apa dah lah. Tak apa dengan maknanya sah dah semaya kerana dia sudah salam kita, semaya kita sudah disalam dikum tu. Setengah orang pergi sekali. Lepas tu sekali lagi ke masalah bangun daripada sujud, kadang-kadang dia pesing dia jang dengan lutut dia kadang bawa wiadi dada dia tu paling daripada in kiblat, in Kaabah. Maka mazhab kita Syafi'i dada kena betul dengan Baitullah. Apa kita tahu di mana? Dua masalah. Bagi orang yang dekat dengan Baitullah wajib betul dengan cara yakin. Kita depan Baitullah dah. Maka kena yakin kata dada kita betul-betul. Adapun orang yang jauh daripada Baitullah seperti kita lah ni, wajib membetul dada dengan Kaabah dengan cara zon dan berat sengka. Seperti kita hadap dalam masjid lah ni, atas jalan zon belakang tu. Berat kot betul. Mereka kata kiblat lek ni. Dia mengukur siap dah Baitullah lek ni. Baitullah duk betul ni. Maka kita hadap atas jalan zon, maknanya hati kita berat lek ni dah. Tu bagi orang yang jauh daripada Kaabah, hadap dada dengan cara zon. Adapun orang yang dekat dengan Kaabah, hadap dada tu dengan cara yakin. Adapun kalau sembahyang dalam Kaabah, hadap macam mana tak apa. Sembahyang dalam Kaabah tu hadap macam mana, moga Kaabah dah. Kalau orang sembahyang di dalam, hadap ikut macam mana, boleh keliling. Boleh sembahyang keliling. Hadap keliling boleh. Senang. Tapi nak boleh masuk Kaabah tu apa orang. Kalau masuk pula nak ada semaya banyak mana tu. Boleh keliling. Sebab dia Kaabah belakang, in Kaabah belakang. Tu dah. Habis itu. Maka kena hadap kepada kiblat. Itu ni masuklah syarat ni dah. Syarat sah semaya ni dah. Sempurnanya, bermula sempurna menghadap kiblat tu
kesempurnaan kita hadap dalam 3 perkara. Ada dalam 3 perkara. Membawa wi hadap kiblat kita tu hasil pahala dengan cara sempurna. 3 perkara. Mana? Pertama daripada 3 perkara tu, betulkan kiblah dengan dada kita. Ini hak ni masalah wajib, hak ni syarat. Betulkan kiblat, betulkan Kaabah. Kiblat di sini Kaabah, kena kepada murad dengan kiblat ni Kaabah, Baitullah. Kiblat ni diri Baitullah, bukan jihad dia ada. Kalau mazhab lain, mazhab Maliki tu wajib hadap kepada pihak ya, tak wajib hadap kepada ain, hadap ke pihak sudah. Tu kiblat lek tu, lek jatuh. Tak ada kena soki kau kata betul mana lek nu. Tu mazhab demo, mazhab kita Syafi'iyah kena betul dia ada dengan Baitullah. Dengan Baitullah, sebab tu ahli falak ya ada tu hari dalam setahun tu dah hari yang matahari tengok diri matahari betul dengan Baitullah. Dalam setahun tu apa hari dia mak ukur siap. Tu hari tu pada pukul tu matahari akan betul dengan Baitullah. Maka nak tok masjid, nak ukur masjid, ukur rumah gapo pun kira hari tu. Nak tengok kata rumah kita, masjid kita betul dengan Baitullah ke tak? Tengok. Tu dia ada dalam setahun tu. Tu. Habis itu, betulkan kiblat, betulkan tu dengan dada kita. Dengan dada kita. Orang yang sembahyang ni. Tu. Kedua daripada 3 perkara tu, hati kita. Ni jangan lupa dengan ni musuhnya kecil dia mudah. Mudah-mudah ya. Tu. Hati kita. Kalau kita tengok musalli tu beza pula lah ibarat dia. Hati kita jangan lupa dengan janji. Apa makna jangan lupa? Yakni sentiasa ingat. Hati kita sentiasa ingat dengan janji. Apa maksud janji? Yakni janji Allah hendak balas baik bagi orang yang taat. Tu janji, yakni janji Allah hendak balas baik bagi yang taat. Tu janji itu. Duk ingat janji Tuhan semua. Tuhan akan buat baik kepada orang taat ke dia. Ingat janji, jangan lupa janji itu. Dada kita hadap kiblat, hati duk ingat janji Tuhan semua. Kata Tuhan akan Allah Taala tidak mensia-siakan akan kerja orang yang buat baik. Dan dengan sempurna ikhlas atau kepada dengan janji. Jadi jangan lupa, hati kita jangan lupa dengan sempurna ikhlas. Dengan mensempurnakan ikhlas, jadi tidak ria pada amalan kita. Ikhlas jujur hati kita kepada Allah. Ikhlas kepada Allah, jujur hati kita kepada Allah Subhanahu taala. Ni bayalah kerja moga kecek mudah ya, tapi teka buat sendiri tu. Tu teka buat sendiri. Wapa orang dalam satu sah semaya tu boleh hasil perkara sebegini dalam semaya dia. Tu sebab itulah jauh dah kita ni dengan orang dulu. Jauh dah semaya kita. Ketiga jauh pun bukan kata suruh kita berhenti sekat tu, suruh kita mujahadah, sentiasa usaha fikir. Ketiga daripada 3 perkara, anggota, jadi anggota engkau tetap, maksud tetap ni khusyuk tawaduk dalam sembahyang kita. Khusyuk anggota kita khusyuk dan tawaduk dalam sembahyang. Tak ada apa lah tu. Tak ada apa. Ni nak kira kesempurnaan ya. Nak jadi cukup lengkap gak, kena usaha wi hasil benar ni. Payah juga orang nak boleh markas 100 penuh ni. Bak sembahyang ni. Kalau boleh tu, masya-Allah sungguh dah patut dah. Kalau kita kata kalau sekolah gak boleh peksa boleh 100 markas gak, patut dah ambil gambar puji tak depan sekolah. Istihar kepada masyarakat tentang kelebihan dia ni. Maka kalau orang tu semaya 100%, 100% penuh markah tu,
patut dah dapat sanjung daripada para malaikat di langit. Itu patut dah. Ning Allah ya Rabbi. Ni kita duk ponok dah. Kalau kita kata duk ponok, kita duk taruh ni. Ni. Duk ponok tempat belajar, tempat asah pisah kita ni, kita duk taruh ni. Lepas tu klik rumah teruk pada ni. Dia akan teruk pada ni. Bolehlah. Boleh. Kerana di sini tempat kita asah, tempat kita belajar, tempat kita mendidik. Sebab tu tak boleh duduk lama lah ni rumah. Dia duduk lama jadi dia biasa lah dah. Jadi relax lah dah. Relax. Nak mari duduk ponok, nak hidup klik semula perasaan tu pula pakai masa. Ni setengah orang tak lekat beat lagi ni. Ni mari duduk ponok ni dah tak lepas sebulan ni. Mungkin duduk rumah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sebulan lebih, 2 bulan. Ji rumah tu dia terlekat. Lepas tu nak mari duduk ponok sehari 2 tu jadi tak. Wasa jadi tak. Tak sepenuh lagi. Wasa gerak-geri dia tu jadi wasa tak 100% lagi. Pakai masa pula dah. Allahu Akbar. Ayah, dia kena didik lama. Allah Akbar. Itu dia. Maka kena dah ni, kita kena mula dah bila klik ponok, mari duk ponok ni kena mulai dah. Wirid kita apa semua kena jaga dah. Salawat kita apa semua kena mulai dah. Hidup klik cap bateri klik semula pula. Ngapa apa semua kena hidup klik semula. Yang tinggal lama-lama. Semaya sepatutnya juga cuba kita hidup tak kok bakok ni pula. Lain pula. Duk kok bakok boleh sebulan. Klik mari tani tu lain pula dah. Lain. Kerana suasana sini dengan suasana atas tak serupa. Suasana yang mengheret kepada agama tu. Tu. Lepas tu duk bakok dah. Cuba kita hak Chiang Mai pula boleh sebulan. Lain pula dengan bakok. Lain pula. Tu. Habis tu setengah orang duk ke Mekah tu jadi wasa malas nak klik Jawi. Dia mau kata nak klik dah wasa nak mati sini. Dia mau serah dah dengan suasana tu. Berserah dengan suasana dah. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullah taala keenam daripada 6 perkara hak terakhir lah ni. Keenam daripada 6 perkara niat hak ni kira marinya di luar ke dalam. Tu. Dia duk setara dah niat ni. Kalau kira ni. Dah. Nak kata luar pun tak sangat, nak kata dalam ni sempadan dah. Niat ni seolah kata masuklah semaya dah lah ni. Musannif kita bila masuk benda luar belum. Padahal kira-kira gi sungguh dia masuk dalam benda yang duk dalam dah. Mungkin niat ni satu juzuk dari semaya dah. Teka semaya dah. Dan keenam niat sembahyang. Niat yakni niat sembahyang. Sempurnanya bermula sempurna niat dalam 3 perkara. Ada dalam 3 perkara. Dalam 3 perkara. Ni kalau kita nak kritik, bukan nak kritik, kalau kita nak buat taklik lah. Niat ni ada nazar sikit. Pasal apa kita dulu pada semaya, padahal niat tu ia masuk dalam semaya. Cuba kita tengok 6 perkara dalam semaya pada muka 39 tu. Pertama takbir. Takkan takbir dengan niat sekali. Takbir dengan niat sekali tak? Sekali. Tapi kena mari dia bagi duduk di luar. Tak ada arah. Barangkali dia pandai kepada orang panggil dia pandai kepada apa istihdar tu. Pandai kepada istihdar. Istihdar ni belum. Istihdar tu belum. Adapun muqaranah waktu ketika tu. Istihdar. Dia pandai kepada istihdar niat tu. Maka belum lah tu. Belum takbir semua. Tu keenamnya niat.
sempurna niat tu dalam 3 perkara. Pertama dari 3 perkara tu, kita tahu, yakni kita kenal dan yakin. Kita tahu, yakni kita kenal dan yakin. Kita tahu, kita yakin apa sembahyang yang kita kerja, yang kita hendak kerja. Apa sembahyang? Ini nampaknya nampak istiadat sunguti. Tu. Kita tahu, kita yakin, kita kenal apa semaya. Ini apakah hukum dan jenis semaya? Kira 2 situ. Kira 2. Apa semaya? Ini apakah hukum sembahyang dan apakah jenis sembahyang yang kita kerja, yang kita hendak kerja. Kita nak semaya ni, semaya apa? Hukum gapo? Semaya apa? Hukum apa? Kena tahu. Nak angkat takbir Allahu Akbar ni, tahu, yakin. Kata semaya ni hukum apa? Jenis gapo? Bayar tafsir tu. Apa semaya? Fardu ka atau sunat? Ni hukum. Fardu ka atau sunat ka? We tahu. Yakin. Lepas tu tambah lagi lah. Yakni, dan subuh ke atau lainnya? Fardu ke atau sunat, yakni dan subuh ke atau lainnya, lain daripada subuh. Subuh ke gapo? Ke zuhur, ke asar. Itu jenis semaya. Kita kena tahu semaya ni wajib ke sunat. Hak wajib tu hak mana? Zuhur ke subuh ke? Gapo? Ni dia kira-kira masuk lekosat takrut dah tu dah. Tapi cuma benda ni kira belum pada kita nak angkat takbir. Adapun qasak taruh ta'yin tu, dia kira ketika takbir. Tu. Fardu ke atau sunat, dan hendaklah, ini atau pada tahu. Jadi pertama, maksudnya pertama lagi dah tu dah. Ni misalnya kita tambah dah ni. Shadow tu kecil sikit ya. Sini misalnya kita tambah fardu ke atau sunat ke, tu dia tambah hak musanah kita ni, untuk memudahkan faham lagi. Pertama, kita tahu apa hukum semaya yang kita kerja tu, fardu ke atau sunat ke, dan hendaklah, ini mesti. Ni maksudnya wajib. Mestilah dan wajiblah sempurnakan qasad, ta'arud dan ta'ayun. Wajib kita sempurna. Maksud sempurna ni berserta dengan ketika takbir lah. Sempurna ni cukup, jadi cukup ketika takbir tu. Hendaklah sempurna dan beri cukup ketika takbir tu. Qasad, apa qasad? Aku sembahyang. Dalam hati kita ingat aku sembahyang. Ta'arud, fardu, ta'yin, zuhur masalan, menentu waktu. Habis itu aku semaya fardu zuhur. Tu ta'arud ta'yin tu kita tahu tu apa semaya yang kita nak kerja, apa hukum dia, apa jenis dia, kita kena tahu. Ni tak tahu tu semaya ke apa, dia mau takbir kita takbir tak leh. Hendaklah kita sempurnakan qasad, ta'arud, ta'yin. Dan lain daripada qasad, ta'arud, ta'yin. Jadi seperti ni maksudnya sunat lah. Lain tu jadi seperti bilangan rakaat dan makmum atau imam. Tu maksudnya lain. Kerana kira masuk belakang. Tu cuma benda tu maksudnya sunat je lah. Sunat je. Adapun hak wajib tu apa? Qasad, ta'arud, ta'yin tu. Habis itu. Kedua daripada 6 perkara tu. Kedua daripada 3 perkara tu, yang kira kesempurnaan bagi niat, apa dia? Hati kita hendaklah perasaan gerun. Hendaklah, ini sentiasa rasa gerun. Hendak perasaan, hendak sentiasa rasa gerun. Rasa gerun. Gerun, jadi gerun kepada kebesaran Allah. Gerun kepada kebesaran Allah, rasa haibah.
haibah. Tu gerung kepada kebesaran Allah Ta'ala. Tengok kalau kita ngaji dulu-dulu, oh setengah sahabat ni perlu, Sayyidina Ali ni perlu nak takbir. Tu pucak lah. Moga nak angkat takbir ni pucak belai-belai dah. Orang panggil gerung kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak hadap raja ni kan. Hadap raja ni perlu basah lah. Hendaklah kita perasaan gerun dan tetap, maksud tetap ni tetap anggota. Syekh sebut dengan lafaz sakinah. Dalam kitab Musalli dia sakinah. Adapun gerun ni Syekh sebut dengan lafaz haibah. Jadi kita ada perasaan gerun dan tetap anggota kita yang ada guwek-guwek yang hendaklah kita rasa lagu tu oleh hati kita ni ketika kita angkat Allahu Akbar, nak angkat takbir tu. Belum nak angkat takbir tu hati kita gerung dan tetap anggota molek. Kita anggota molek. Kerana apa hendaklah perasaan gerun? Kerana sembahyang itu, kerana bermula sembahyang itu menghadap menyembah Tuhan. Jadi menghadap hati menyembah Tuhan. Ialah menghadap oleh hati menyembah Tuhan. Hati kita hadap nak sembah Tuhan. Adapun tubuh bukan hadap ke Tuhan. Tubuh hadap kepada kiblat, hati itu hadap ke Tuhan. Hadap ingat Tuhan, nak sembah Tuhan. Tu orang panggil hati kita perasa lagu tu. Kena sentiasa gerunkan perkara tu. Masya-Allah. Payah juga ni, kecek baca boleh. Baca boleh, kecek boleh, buah boleh. Teka buat tu payah. Hak tu masing-masing lah. Masing-masing. Tak payah boleh tahu hati tu. Masing-masing bawa amalan dia masing-masing. Nak tahu di kiamat esok tu, Tuhan nak buka masing-masing hati. Yang ni semaya lagu mana, yang ni semaya lagu mana. Kiamat esok boleh tengok belaka amalan dia. Tu. Allahu Akbar. Allah maj'alna minal khashi'in. Ya Allah. Allah maj'alna minal khashi'in fi salawatina. Ya Allah. Tu. Kecek bak semaya. Jadi rusing mai sekali. Tu lama-lama relax pula dah. Teka ngaji-ngaji beringat mai sekali. Lama-lama relax pula dah. Tak gitu ke? Lama-lama semaya jadi dewasa relax pula dah. Mai tengok. Aduh, masya-Allah. Ayah. Sebab tu setengah ulama ni dia percepat semaya. Dia takhfif untuk dia tak sewi hati dia ingat benda lain tu. Kalau semaya sentiasa cepat, bukan cepat yang meluputkan tumakninah, dak cokok tumakninah. Syekh kita Syekh Ridwan di Adin, di semaya dalam di Yaman tu. Cepat Syekh Ridwan kita jadi makmum dia letih kita. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Bano lagi cepat, kita rasa cepat. Bukan cepat supaya tarawih di Indonesia tu. Waktu cepat lagu mana tu. Hak tu kereta api Jepun hak tu. Tu tak ada. Ni cepat ni maknanya cepat yang tidak meluputkan tumakninah. Maka ilat bagi setengah ulama yang cepat tu kerana apa? Kerana bila dia buat lagu tu hati sentiasa duk memandangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau relax, misalnya relax, duk jadi panjang lebar, hati ingat tu hati, ingat ke benda tu hati. Ya mungkin lama. Tu ada baca relax pun hati duk ingat tu setengah ingat benda tu sekarang gitu. Tu boleh temu para masyayikh setengah-setengah tapi rumah kita tak ada lah dah. Tapi kita baru temu situ Syekh Ridwan. Kita tanya pok-pok orang besar-besar kata kan Syekh mai lagu tu maka ilat dia banyak. Dalam Ihya Ulumuddin ada sebut. Ihya apa ada sebut. Ada setengah ulama kan semaya lagu tu. Kita ni cepat serta ingat ke munggu lain. Cepat kita tu baik lain pula. Cepat lupa ke Tuhan kita. Tu. Habis itu menghadap kita kata hati kita hendaklah perasaan gerun dan tetap kerana sembahyang tu menghadap menyembah Tuhan. Ketiga daripada tiga perkara tu hendaklah kosong hati kosong. Maksud kosong yakni hati tidak fikir. Hati tidak fikir. Tu kinayah daripada tu.
Hati kosong hati kita kosong daripada ingat itu ini. Apa murad dengan itu ini? Kita royak dah dulu. Yang ni ingat akan perkara yang lain daripada bacaan sembahyang. Yang ni perkara yang lain daripada bacaan sembahyang tu itu ini murad dia. Itu ini. Jangan ingat muga tu muga ning, benda tu benda ni. Apa benda tu? Jangan ingat lain daripada baca sembahyang. Hati kita kena kosong daripada ingat muga tu muga ning tu. Habis itu. Tak ada apa tu dah. Habis itu Allahu Akbar. Enam perkara dalam sembahyang. Nampak semula pula. Tu 6 perkara dalam sembahyang. Pertama takbir sempurnanya dalam 3 perkara. Tak ada payah apa lah. Ya moga ni cari kesempurnaan Yasin ni ya. Cari kesempurnaan. Tak payah betul maksud, payah masalah buat dia.